Assalamualaikum semua. Diminta untuk mematikan telefon bimbit anda sepanjang tempoh perbicaraan berlangsung bagi menghormati perbicaraan pada pagi ini. Jika gagal mematuhi peraturan dalam bidang mahkamah pada hari ini, anda akan dikenakan hukuman tata tertib yang telah disiapkan. Di dalam Mahkamah Magistrate Shah Alam Kuala Lumpur ini, kes penderaan terhadap seorang kanak-kanak yang berumur setahun 8 bulan sehingga menyebabkan kecederaan fizikal iaitu lebam, bengkak pada bahagian badan kanak-kanak. Yang Arif, saya Nur Syafina Elisha binti Azmi bertindak sebagai pendakwa raya dan berpihak pembelaan tertuduh Nur Farah Atikah binti Muhammad Faizal diwakili oleh Wan Nur Syazarina Syahada binti Mior Ismail iaitu peguam bela. Yang Arif, saya mohon pertuduhan dibicarakan terhadap tertuduh. Bahawasanya kamu Nur Farah Atikah binti Muhammad Faizal pada 8 Jun 2021 pada hari Selasa lebih kurang jam 10 pagi telah didapati mendera seorang kanak-kanak yang berusia setahun 8 bulan sehingga menyebabkan kecederaan fizikal iaitu lebam, bengkak pada bahagian badan mangsa di bawah Seksyen 31/1/A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan kamu boleh didapati hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Adakah kamu faham dengan sebutan itu? Ya, saya faham. Adakah kamu mengaku bersalah atau kamu mahu dibicarakan? Saya mengaku tidak bersalah dan mahu dibicarakan. Nur Farah Atikah binti Muhammad Faizal, adakah kamu faham pengakuan tidak mengaku bersalah ini tidak boleh membuat rayuan ke atas sabitan kamu, tetapi hanya boleh merayu atas hukuman yang dikenakan sekiranya disabitkan kesalahan? Ya, saya faham ya Arif. Yang Arif, pihak pendakwa raya akan mengemukakan seorang saksi. Kami memohon kebenaran mahkamah untuk memanggil saksi yang pertama iaitu Puan Wan Nur Syazarina Syahada binti Mior Ismail, kawan sekerja pembantu kepada petuduh untuk memberikan keterangan beliau. Saya Wan Nur Syazarina Syahada binti Mior Ismail berumur 27 tahun dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah semuanya benar belaka. Baiklah, dengan izinnya Yang Arif, Puan sila nyatakan nama, umur dan pekerjaan Puan. Saya Wan Nur Syazarina Syahada binti Mior Ismail berumur 27 tahun dan bekerja sebagai pembantu taska. Terima kasih Puan. Menurut rekod penyiasatan, Puan merupakan orang yang membuat aduan dan dakwaan ke atas tertuduh iaitu Nur Farah Atikah binti Muhammad Faizal di atas kes mendera seorang bayi berusia setahun 8 bulan sehingga menyebabkan kes kecederaan fizikal iaitu lebam, bengkak pada bahagian badan kanak-kanak tersebut. Adakah ini benar? Ia benar. Bolehkah Puan cerita secara menyeluruh mengenai kejadian yang berlaku pada hari tersebut? Pada 6 Jun 2021 pada hari Ahad, tepat pada 12.30 hari semasa saya melakukan kerja di dapur, saya terdengar suara orang menjerit dan saya dah pukulan daripada tandas. Baiklah, sila teruskan Puan. Baiklah, saya bertanya kepada pesalah tersebut, adakah dia mendengar suara orang menjerit atau pukul? Namun pesalah tu berkata kepada saya, dia tidak mendengar apa-apa suara pun. Namun apa yang saya curigai ialah pesalah menunjukkan reaksi muka yang agak cemas dan raut wajahnya yang agak mencurigakan, yang terdapat peluh-peluh di dahi seperti orang yang dalam ketakutan. Baiklah, adakah sikap cemas dan mencurigakan menyebabkan Puan rasa pesalah melakukan sesuatu sehingga menyebabkan dirinya ketakutan sedemikian? Pada mulanya, saya tidak mengesyaki apa-apa kepada pesalah kerana saya tidak pasti dari mana datangnya suara itu.
Namun pada keesokan hari pada 7 Jun 2021, tepat pada jam 11, saya sedang menjaga kanak-kanak lain. Namun tanpa sebarang amaran, tiba-tiba saya mendengar dengan jelas suara pukulan yang kuat yang diakhiri dengan tangisan. Saya dengar ada orang menangis seperti suara kanak-kanak. Saya dengar dengan jelas tangisan itu. Baiklah Puan Wan Nursyah Zarina, adakah anda pernah melihat sendiri kejadian tersebut dengan mata anda? Tidak, Yang Arif. Namun apabila saya pergi ke arah jeritan itu, saya dapati kanak-kanak itu baru saja berhenti menangis. Pada hari yang sama, apabila saya ingin memegang badan kanak-kanak tersebut, namun dihalang oleh pesalah. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Saya terdapat beberapa kesan luka yang sangat teruk pada badan kanak-kanak tersebut. Apakah tindakan Puan sejurus melihat kejadian itu? Jadi, saya tidak menunggu lama. Saya terus menghubungi ibu kanak-kanak tersebut dan minta izin untuk menghubungi pegawai JKM di talian 0302 1054 678. Adakah petuduh tahu tindakan Puan menghubungi keluarga mangsa dan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat? Tidak, kerana saya menghubungi ibunya dan pihak JKM di luar pusat taska selepas minta izin dan memberitahu ibu mangsa untuk melakukan sedemikian. Baiklah, itu sahaja soalan saya, Yang Arif. Peguam bela, ada apa-apa yang hendak ditanyakan kepada saksi? Izinkan saya, Tuan Hakim. Sebentar tadi, Puan mengatakan bahawa kanak-kanak yang berusia setahun 8 bulan yang mengalami kecederaan fizikal iaitu lebam dan bengkak di bahagian badannya. Adakah Puan pasti bahawa anak guam saya yang mendera kanak-kanak tersebut? Mungkin kesan kecederaan itu berlaku berpunca daripada rumah atau tempat taska. Tak begitu, Puan? Bantah, Yang Arif. Pihak peguam bela cuba untuk memutarbelitkan soalan. Maaf, Yang Arif. Pihak kami hanya inginkan kepastian. Bantahan tidak diterima. Saksi, sila jawab persoalan tersebut. Ya, saya pasti yang itu bukanlah kesan luka dan yang itu bukanlah kesan daripada jatuh. Tapi saya pasti ini kesan daripada penderaan yang berlaku pada kanak-kanak tersebut. Itu sahaja daripada saya, Yang Arif. Pendakwa raya, ada apa-apa lagi soalan untuk saksi? Yang Arif, saya tidak ada lagi soalan untuk saksi. Saya meminta agar saksi dibebaskan. Baiklah, anda boleh keluar. Tuan Hakim, pihak pendakwaan ingin memohon agar wakil saksi yang kedua, iaitu Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Puan Mariam Humairah binti Ilyas untuk memberikan keterangan. Baiklah, sila teruskan. Bahawasanya saya, Mariam Humairah binti Ilyas, dengan sesungguhnya suci hati, mengaku bahawa segala keterangan yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar belaka. Baiklah Puan Mariam, saya akan mengemukakan beberapa soalan kepada Puan. Sebelum itu, sila nyatakan nama, umur dan pekerjaan Puan. Baiklah, nama saya Mariam Humairah binti Ilyas, berumur 35 tahun dan bekerja sebagai Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat. Apakah tujuan Puan untuk hadir ke mahkamah pada hari ini? Tujuan saya hadir pada hari ini adalah untuk memberikan keterangan tentang pertuduhan yang dibicarakan pada hari ini. Menurut rekod penyiasatan, Puan merupakan orang yang menerima aduan di atas pertuduhan mendera seorang kanak-kanak berusia setahun 8 bulan. Adakah ini benar? Ya, benar. Apakah tindakan Puan semasa mendapat aduan tersebut? Pihak kami bergegas ke lokasi kejadian tersebut untuk melakukan siasatan. Baiklah, teruskan Puan. Pada kira-kira jam 11 pagi, kami sampai ke pusat taska untuk melakukan siasatan. Semasa siasatan, pihak kami telah membenarkan kami masuk. Namun, pesalah mula bersikap gelisah dan acuh tak acuh terhadap kami.
Malah ketika itu, pesalah sedaya upaya menghalang kanak-kanak lain untuk mendekati kami. Baiklah, adakah dengan sikapnya yang agak cemas dan tidak acuh itu menyebabkan Puan merasai kes penderaan itu memang berlaku dalam taska tersebut? Pesalah menunjukkan reaksi yang cemas dan takut. Pesalah juga sering menukar topik yang dibincangkan, malah pesalah memarahi dan menghalau kami melakukan tinjauan pada hari tersebut. Sepanjang tempoh bekerja sebagai pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, adakah Puan pernah menerima aduan mengenai penderaan kanak-kanak di kawasan yang dilaporkan, iaitu di Taman Asuhan Kanak-Kanak Serdang? Tidak pernah sama sekali, malah ini adalah kali pertama kes penderaan yang kami terima melibatkan taska ini. Jadi, kami mengambil keputusan untuk membawa kanak-kanak tersebut ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itu sahaja soalan dari saya, Yang Arif. Baiklah, terima kasih. Adakah Puan benar mengenal pasti bahawa pesalah menunjukkan sikap tidak profesional dengan sikap acuh tidak acuh ketika disoal oleh pihak Puan? Ya, betul. Kami juga hampir dihalau kerana melakukan tinjauan pada waktu tersebut. Ya, Yang Arif. Puan Mariam, bolehkah Puan cerita kepada kami bagaimanakah kesan kecederaan yang Puan Mariam, adakah Puan pasti kanak berusia setahun 8 bulan itu sememangnya didera di taska? Ya, kerana saya dapat melihat beberapa kesan lebam pada badan kanak-kanak tersebut yang cuba disembunyikan oleh pesalah. Adakah Puan yakin itu kesan didera atau kesan dari terjatuh atau bermain? Saya amat yakin itu adalah kesan lebam didera dan bukan kesan terjatuh. Adakah Puan mempunyai bukti yang kukuh bahawa kanak-kanak tersebut didera oleh pesalah? Sememangnya ya, kerana hasil maklumat yang kami peroleh dari ibu mangsa dan jiran taska sewaktu siasatan, beliau berkata bahawa terdapat kesan fizikal pada badan mangsa, tetapi pesalah memberitahu bahawa ia hanyalah kesan jatuh. Baiklah, itu saja soalan saya, Yang Arif. Pendakwa raya, ada apa-apa lagi soalan untuk saksi ini? Ya, Yang Arif. Puan Mariam, bolehkah Puan cerita kepada kami bagaimanakah kesan kecederaan yang Puan maksudkan dari pemerhatian? Kesan itu seperti kesan dipukul dan disebat oleh seseorang, bukanlah kesan terjatuh atau bergaduh. Saksi juga pernah melihat badan mangsa apabila ingin menyalurkan pakaian dan kelihatan kesan parut pada badan mangsa. Baiklah, itu sahaja daripada saya, Yang Arif. Saya memohon agar saksi kedua dibebaskan. Baiklah, silakan. Yang Arif, pihak mengemukakan yang tertuduh, kami memohon kebenaran untuk mahkamah memanggil yang tertuduh iaitu Nur Farah Atikah binti Muhammad Faizal untuk memberi keterangan. Baiklah, sila teruskan. Pada hari kejadian, di manakah keberadaan anda? Ketika itu saya berada di dalam bilik menjaga kanak-kanak yang lain. Seperti yang dinyatakan oleh saksi sebentar tadi, adakah benar anda telah memarahi dan menghalau pegawai JKM sewaktu mereka menjalankan tugas? Tidak, saya tidak pernah marah atau menghalau mereka. Malah saya juga bercakap sopan dan tidak mengeluarkan kata-kata kesan. Adakah anda mengaku mendera kanak yang berusia setahun 8 bulan sehingga menyebabkan kecederaan fizikal seperti lebam, bengkak pada badan mangsa? Tidak, saya bertegas. Saya tidak pernah melakukan kesalahan tersebut. Saya menjaga memberi mereka makan dan kasih sayang terhadap setiap mereka yang saya jaga. Jadi, apa yang perlu dipersoalkan lagi? Pesalah sudah mengatakan dan mengakui bahawa dia tidak mendera mangsa. Malah dia juga menyayangi mangsa. Dia juga bertegas bahawa kecederaan itu bukanlah daripadanya. Jelaslah bahawa Puan Nur Farah Atikah tidak bersalah. Peguam bela, ada apa-apa lagi yang perlu ditanyakan pada anak guam anda setakat ini? Saya ingin memberitahu kepada semua yang berada di mahkamah ini
bahawa anak guam saya, Puan Nur Farah Atiqah, tidak bersalah. Baiklah, pendakwa raya, ada soalan ingin ditujukan kepada tertuduh? Ya, saya ada soalan. Baiklah, Puan Farah, seperti yang dinyatakan oleh anda sebentar tadi, kecederaan yang dialami oleh kanak-kanak itu bukanlah disebabkan oleh anda. Jadi, dari manakah kesan itu datang? Mungkin perkara itu berlaku secara saya tidak sedar pun. Jadi, semasa sesi anda bersama peguam bela, anda mengatakan bahawa anda menjaga kanak-kanak dengan penuh kasih sayang. Bagaimanakah dengan hal sekecil ini anda boleh terlepas pandang? Adakah anda ingin menyalahkan orang lain ke atas kecederaan yang berlaku ke atas kanak-kanak tersebut? Bantahan Yang Arif, pendakwa raya saja ingin membuat andaian sendiri. Maafnya Arif, kami hanya ingin kepastian. Bantahan ditolak. Tertuduh, sila jawab. Saya akui, mungkin saya ada terlepas pandang. Ada apa-apa lagi dari pihak pendakwa raya? Itu sahaja soalan dari saya, Nyak Arif. Peguam bela, ada lagi soalan untuk pesalah? Saya tidak ada soalan lagi, Yang Arif. Baiklah, kita akan berehat 30 minit dan kita akan bermula pada jam 2 petang. Terima kasih. Dengan izin saya, Nyak Arif, untuk pengulungan kes ini ada aspeknya harus dipertimbangkan oleh pihak mahkamah atas penerangan saksi-saksi yang telah dinyatakan di awal kes tadi. Telah membuktikan tertuduh Puan Nur Farah Atiqah selayaknya dibicarakan di bawah Seksyen 311A Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara minimum 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan izin saya, Yang Arif, setelah mendengar saksi-saksi pendakwa raya terdapat bukti-bukti mengenai kes penderaan kanak yang berusia setahun 8 bulan. Namun, Yang Arif, bukti tersebut tidak kukuh memandangkan mereka tidak pernah melihat walaupun sekali pun pesalah mendera atau memukul mangsa. Jadi, bukti yang dikemukakan tidak relevan sama sekali, Yang Arif. Pihak pendakwa raya jelas memutarbelikkan keadaan dan juga soalan serta membuat andaian sendiri ketika sesi bersama anak guam saya. Oleh itu, saya bertegas bahawasanya pihak pendakwa raya membuat andaian sendiri dan dia tidak mengkaji kes ini dengan sewajarnya. Pesalah telah menjelaskan bahawa pesalah tidak bersalah dalam kes ini kerana hanya beberapa sahaja kecederaan yang dilihat oleh saksi dan andaian telah dibuat. Pesalah telah mengatakan bahawa suara yang didengari oleh saksi adalah suara pertelingkahan kanak-kanak. Yang Arif, konklusinya di sini pihak pembelaan ingin menegaskan bahawasanya kes penderaan kanak-kanak berusia setahun 8 bulan ini adalah tidak benar dan memohon agar pesalah dibebaskan. Setelah mendengar hujah kedua-dua pihak pendakwa raya dan peguam bela, maka mahkamah dengan ini memutuskan bahawa dapat kes di pihak pendakwa raya berdasarkan faktor-faktor ini. Saya berpuas hati dengan saksi-saksi yang dikemukakan pendakwa raya. Pendakwa raya telah berjaya membuktikan bahawa pesalah memangnya bersalah melakukan kes penderaan ke atas kanak-kanak yang berusia setahun 8 bulan tersebut yang menyebabkan kecederaan fizikal, lebam dan bengkak pada badan mangsa. Setelah mendengar hujah kedua-dua pihak, pihak pendakwa raya dan pihak peguam bela, mahkamah memutuskan dengan ini bahawa tertuduh bersalah dan menerima hujah-hujah pihak pendakwaan. Maka dengan ini mahkamah menjatuhkan hukuman denda sehingga RM50,000. Keputusan adalah muktamad.